الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. اللهم حون علينا مصائب الدنيا وردنا بقضائك وقدرك وتولنا في الدنيا والآخرة فإنا خير المتولين ya Rabbal Alamin. Fa'amma ba'. Berusaha lagi berbahagia seluruh barisan urus takbir IJK Masjid Rahimah, wakil muslimat, ayanda-ayanda, bonda-bonda, abang-abang, kakak-kakak, teman-teman, rakan-rakan, adik-adik dan sidang jemaah tetamu Allah budiman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah kerana dengan izin kurnia-Nya, limpah rahmah serta inayah dan nusrahnya, pada malam ini dan bulan ini sekali lagi kita boleh menyambung kitab kita Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Pada pertemuan yang lepas kita berbicara sepotong hadis berkaitan dengan adab makan. Tajuk asalnya iaitulah cara mendidik dan membimbing anak-anak yang melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Maka ibu dan ayah terlebih dahulu mesti menasihati, mesti membimbing ataupun memberi nasihat, memberi panduan dan tunjuk ajar kepada anak-anak, kerana dia namanya anak. Namanya anak, kita namanya bapa. Maka bapa tugas dia membimbing, mengajar, mengasuh, memandu. Kalau dia jadi bapa, kita jadi anak, maka dia pun kena buat begitu. Tidak boleh kita samakan dia dengan kita. Dia baru umurnya mungkin 5 tahun, 6 tahun. Kita 55 tahun ataupun 56 tahun. Tidak boleh disamakan. Dari sudut ilmu, dari sudut faham, dari sudut kehidupan, maka tugas ibu bapa membimbing. Macam dengan guru, tugas dia di sekolah membimbing, mengajar. Dia tak boleh sama. Pelajar tingkatan 1 umur 13 tahun. Cikgu umur 25 tahun, dia freshie ataupun keluar grad, dia tak sama. Ilmu, cara mendidik, mengajar. Tapi kalau kita tidak meletakkan label kita ni guru yang perlu membimbing, kita ajar sekali aja. Kita ajar sekali, kemudian murid kita tanya, kita mula marah. Pelajar tanya 3 kali, lagi kita marah. Pelajar 4 kali tanya, bukan kita marah, mungkin kita kata, kita sumpah. Bahkan kadang-kadang terkeluar daripada mulut guru tadi, bodoh-bodoh sungguh. 2 kali aku ajar tak reti-reti. Dia sebut bodoh pada anak murid dia. Mungkin dia yang bodoh. Bahkan proses ulang 2-3 kali ini adalah proses belajar. Sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Apabila dia peluk Nabi, Iqra, baca. Ma ana biqari'in, saya tidak tahu baca. Nabi suruh baca lagi. Nabi disuruh baca lagi. Jibril kata Iqra. Nabi jawab lagi, ma ana biqari'in, saya tak tahu baca. Suruh lagi baca, Iqra.
ma ana biqari'in. Sampai 3 kali, maka Jibril pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Jadi budak tu kalau bagi tahu sekali dia tak faham, memang dia pelajar. Kamu pengajar, kamu cikgu. Ilmu dia tak sama dengan kamu. Dia baru nak mengenal eja, suku kata, kira. Jadi proses ulang mengulang, tambah-tambah kelas hujung. Kan? Bukan 3 kali, 4-5 kali pun tugas kita mengajar dan membimbing. Jangan kita sebut doa yang tak elok, bahkan kita mula panas dan mula barang. Kenapa? Kerana cikgu label dia tak sama dengan murid, sama dengan ayah. Jadi ayah tak sama dengan anak. Tugas kita memang mengajar. Kita dulu pun diajar oleh ayah kita sampai kita boleh mengaji Quran contoh. Bukan terus pandai, ajar sekali terus pandai. Diulang-ulang-ulang, akhirnya pandai. Maka anak pun begitu juga. Jadi ada label tahap yang pertama, bimbing, nasihat, panduan, tunjuk ajar yang telah kita kupas beberapa liqa atau pertemuan yang lalu. Jadi anak mengikut label umur 1 hingga 7 tahun, layan dia kal malik seperti raja. Umur 7 sampai 14 tahun lalu dia kal abdi seperti hamba. 14 sampai 21 kas sadiqi seperti kawan. 21 sampai ke atas kal mustasyar seperti pembimbing sahaja. Walaupun dia anak kita meraihkan umur. Begitu juga di dalam kita menegur, maka teguran yang pertama bimbingan, yang pertama nasihat, yang keduanya wahijruhu hijrah, boikot ataupun pulau bagi tekanan jiwa dan batin supaya dia berubah ke arah kebaikan. Tak boleh juga baru wadribuhu, pukul dia. Dan kita masih lagi mengupas tentang hadis Nabi tentang bimbingan, ajaran dan panduan, iaitulah dalam kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak. Jadi anak rasa 2 ataupun 3 ataupun mungkin ini masuk siri yang keempat, iaitulah berkaitan dengan sepotong hadis yang pendek. Sebagai contoh, Nabi apabila seorang budak yang namanya Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah itu adalah merupakan bapaknya, Ummu Salamah merupakan ibunya, dan Ummu Salamah salah seorang di antara isteri Nabi. Sebelum dia kahwin dengan Nabi, ada anak namanya Umar. Jadi Umar cerita waktu dia kecil dulu. Kira-kiranya Umar bin Abu Salamah ini anak tiri Nabi lah. Sebab Ummu Salamah isteri Nabi. Jadi dia janda. Sebelum daripada itu, dia ada anak daripada Abu Salamah. Anak itu namanya Umar. Apabila kahwin dengan Nabi, maka duduk sebumbung dengan Nabi. Waktu dia kecil-kecil dulu, Umar cerita. Umar bin Abi Salamah cerita, dia meriwayatkan sendiri hadis ini. Pada masa kecil, di bawah jagaan Rasulullah, tangan dia waktu makan ni teraba-raba. Tangan dia ini tidak beradab lah. Makan tangan kanan, makan tangan kiri, kadang-kadang 2 tangan dia guna. Maka Nabi ketika itu memberi panduan dalam adab makan, iaitulah Nabi kata, ya gulam, wahai anak, sammiyallah, sebut nama Allah, baca bismillah dahulu. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Mungkin budak ni makan dengan tangan kiri. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang paling hampir dengan kamu, dekat dengan kamu. Hasil daripada hadis ini ana buat rujukan dan buat edit value lah, nilai tambah. Sebab kita belajar ini supaya tambah ilmu. Kalau ada 3, maka kita tambah-tambah. Ana rasanya termasuklah doa selain daripada doa yang biasa kita baca selepas daripada makan. Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falillahil hamdu ala ma a'taita. Ini doa selain daripada kita baca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi kita tambah selain daripada ada dalam kitab adab-adab. Tuan-tuan boleh rujuk al-lu'lu' lil mu'minin, permata bagi orang mukmin. Boleh juga rujuk kitab-kitab azkar, kitab hadis yang lain, bidayatul hidayah, yang berbicara tentang adab-adab, termasuklah adab makan. Dan pelajaran kita nak sambung lagi, iaitulah adab ketika kita makan, sambungan yang berikutnya. Kalau tuan-tuan ingat, ana buat catatan
sampai yang ke-8 ke-9 dah. Sampai cara duduk ketika makan pun kita kupas. Nabi sebut sepotong hadis daripada Abi Juhaifah. Nabi kata la akilu wa ana muttaqiun, saya tidak makan dalam keadaan bersandar. Ana pun sempat tunjuk sampel ataupun model cara duduk yang diajar oleh Nabi. Jadi secara mudahnya telah berlalu 7 kupasan. Selain daripada yang ada dalam kitab kita ini, ada 3. Maka anda nak sambung adab-adab makan yang berikutnya yang tidak tertera di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Dia hanya sebut dalam hadis ini baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian ketiga makan yang paling hampir dengan kamu. Di antara adab-adab yang telah kita kupas antaranya ialah basuh tangan sebelum makan. Ini pun kita telah kupas hadis-hadisnya. Membaca bismillah, tadi ada di dalam hadis samiyallah, baca bismillah. Kemudian yang ketiganya, selain daripada baca bismillah dan basuh tangan, maka adab makan juga ialah kamu mesti baca doa. Doa yang telah kita sebut, Allahumma amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falillahil hamdu ala ma a'taita. Di samping doa yang kita selalu baca, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang berikut keempatnya, makan dan minum dengan tangan kanan. Tadi ada dalam hadis wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan kamu. Karena makan dengan tangan kiri itu makan syaitan. Syaitan dia makan dengan tangan kiri. Kita tidak boleh tiru dia. Yang berikutnya, makan makanan yang paling hampir, paling dekat. Wakul mimma yalika, makan makanan yang mengiringi kamu. Keberkatan telah kita kupas dahulu. Kenapa dia suruh makan yang paling dekat dengan kita sebelum kita ambil yang paling jauh? Begitu juga dalam pinggang yang besar ni, kalau kena pinggang nasi Arab, ambil yang paling dekat, walaupun hujung pinggang ada, tengah pinggang ada, yang telah kita bacakan hadisnya juga. Begitu juga mula makan di bahagian tepi, bukan tengah. Tepi yang dimaksudkan juga sepotong hadis Nabi, apabila seorang kamu makan sesuatu makanan, maka janganlah dia mula makan makanan yang berada di puncak pinggang. Kalau kita makan dalam satu tebel, apa di bahagian depan kita ambil dahulu sebelum kita nak ambil di bahagian depan orang lain. Bahagian dia rezeki dia lah. Kalau dalam tebel yang luas, takkanlah semuanya tidak ada bahagian kita. Mungkin di bahagian depan itu kita tak sukalah ikan rebus. Tengok sebelah kiri pada ikan rebus itu, kita tak suka juga ulam. Nak cocok dengan budu. Tengok-tengok di sebelah kanan sebagai contoh, ayam panggang. Jadi ambil yang dekat tu. Jangan kita terus tuan-tuan ayam panggang duduk depan, apa ni, depan tok penghulu. Kita duduk ujung tuan-tuan, kita habis. Bismillah kita ambil dah. Tak ada pada tok pak tu. Jadi tak beradab lah. Jadi ketika duduk makan dalam meja pun begitu, dalam pinggang pun begitu juga. Makanlah di bahagian makanan yang duduk dekat dengan kamu. Nabi kata apabila kamu makan suatu makanan, janganlah dia mula makan makanan yang berada di puncak pinggang. Kalau dalam table pun duduk di puncak orang lain, bahagian orang lain, hujung orang lain, jangan ambil terus pucuk. Pucuk ni hak tinggi lah. Kalau kita dalam pinggang besar, jangan ambil di bahagian puncuk ataupun di bahagian pangkal ataupun di bahagian tengah. Tetapi hendaklah dia memakan makanan di bahagian sebelah bawah. Jadi kalau pinggang besar, hak dekat dengan mulut, hak dekat dengan dada. Mungkin kalau pinggang terbesar dekat juga, tapi jaraknya lagi jauh. Kalau pinggang nasi mandi itu sini dekat dah, kita ambil sana. Sampai dalam pinggang pun dikira had batasnya. Kenapa? Kenapa dia suruh kita makanan di bahagian yang sebelah bawah tepi yang berdekatan? Kerana sesungguhnya keberkatan itu turun dari puncaknya ke bawah. Daripada berkat ni, kita panggil turun rahmat, kita panggil turun hujan. Daripada atas dia turun ke bawah. Wahyu pun daripada atas turun ke bawah.
Doa pun kita angkat tangan dari atas dia turun ke bawah. Kita hak bawah minta pada atas, maka keberkatan itu turun daripada puncaknya ke bawah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi berkatnya hak di bahagian bawah. Macam kita tuan dan juga puan banyak air. Air dalam ni kalau tuan-tuan letak ada pati dia panggil. Pati ni sisa yang paling keladak tu. Bukan pati yang satu lagi, itu pati pendatang asing tanpa izin. Hak satu lagi pula parti. Atau pati yang satu 3 huruf, yang satu 4 huruf, yang 3 huruf, yang 4 huruf itu parti. Yang ni pati ayam, pati sawi. Dia ada bahagian yang keladak kat bawah. Oh, tu ada juga. Itu yang paling manis. Kalau madu, kalau gula, maka dia duduk kat bawah. Anda nak sebut tadi, dia turun ke bawah. Kalau jenis keladak, kalau air kita letak lama, akhir sekali, teh tadi, dia duduk, berkumpul, kita kacau balik, dia pun naik balik. Kalau begitu keadaannya, dia nak sebut apa ni? Itu secara mudah kita nampak, keberkatan tadi turun. Turun, jatuh dalam pinggang, maka pinggang itu semua berkat, yang paling berkat bawah. Sebab itu ada hujung sikit kena habiskan juga. Biasa kita ada semulut lagi, kita pun tinggal. Walau yang semulut akhir itulah berkat. Habiskan Syekh kerana bimbang-bimbang. Itulah keberkatan yang ada, rezeki yang ada. Kita hak semulut tu kita buang, kita tak nak makan. Bimbang-bimbang keberkatan berada pada yang terakhir. Jadi ada hikmah. Nabi sebut, agama sebut, diajar, mesti ada hikmah yang tidak kita ketahui. Sesungguhnya keberkatan itu turun di bahagian tengah makanan, maka kamu makanlah daripada bahagian yang di tepinya yang mendekati kamu, dan janganlah kamu makan daripada bahagian yang puncaknya ataupun tengahnya. Salah satu di antara adablah kita makan hatta dalam pinggang sekalipun. Kemudian duduk semasa makan. Duduk ini pun telah kita kupas, termasuk hadis tadi. Nabi larang, ana akilun, aku makan, wa ana muttaqiun, tapi aku tidak duduk bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan duduk bersandar itu menunjukkan orang yang malas. Duduk bersandar itu menunjukkan orang yang sombong. Duduk bersandar itu sebagaimana pemuka-pemuka orang yang besar-besar dahulu, termasuklah yang namanya Ulago, yang namanya panglima-panglima, yang namanya pendeta-pendeta, orang-orang besar kan. Ada orang layan, dia duduk sandar. Kadang-kadang gundik itu bagi buah tamak. Gaya orang sombong, gaya orang malas. Kalau duduk dalam naik kelab ataupun park, Cikaru sebelah kiri, arak sebelah kanan, gaya sombong. Nabi kata, duduk sesungguhnya duduk sebagaimana duduknya hamba. Aku makan sebagaimana seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Kalau hamba, cara duduk dengan raja pun dia beradab. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik arak dia ampun. Cara duduk, tak boleh kita duduk naik kaki atas kepala. Kita tunjuk macam dengan boksi tu. Kita angkat kaki macam dengan kita main taekwondo. Kaki atas tinggi, kita tunjuk pula penumbuk pada raja. Itu derhaka pada raja. Kena begini tuan tu. Begini bukan raja. Raja segala raja, Allah ni. Jadi orang-orang besar ni duduk dalam keadaan bersandar pada bantal-bantal. Sesungguhnya apabila aku duduk untuk makan, aku tidak duduk bersandar pada bantal-bantal sebagaimana duduknya para penguasa yang sombong dan orang yang makan melampaui batas. Biasa kalau duduk sandar ni makan banyak. Lepas dia makan anggur, makan nasi, dia stay arak tu. Kalau kita duduk atas kanabah, atas sofa, tuan tak biasa pergi ke Saudi atau makan nasi arak atau biasa. Dia memang dia letak sedia dah. Waktu dia makan sambil-sambil berbual, panjang masanya. Lepas makan inak, lepas tu cai arak puluk, lepas tu anggur puluk. Kalau zaman dahulu ada gudik-gudik, ada hamba-hamba saya, dia duduk pecek belikat dia. Tuan dan juga puan yang duduk cium dia. Jadi sambil-sambil berfoya-foya. Jadi Nabi tak nak dalam keadaan malah, dalam keadaan melampaui batas, dalam keadaan sombong. Cara duduk pun. Bahkan kalau kita tunjuk cara orang duduk makan ni comel kau tidak. Anak tunjuk macam ni pun nampak tak beradab dah. Kerana anak duduk tu lah. Tu malah belajar ni, anak duduk ngajar gini. Tuan-tuan apa perasaan? Anak ngajar gini. Tuan-tuan tu duduk balik, anak ngajar gini.
Allah malahnya ustaz. Nampak malah ada. Jadi cara mengajar ada. Jadi cara kita kalau nak angkat kaki ni. Anak mengajar gini. Allah biadabnya ustaz. Jadi ada adab mengajar. Ada adab cara duduk. Yang kalau kita makan dalam keadaan adab makan tawarruk, duduk tawarruk telah kita tunjuk dahulu Nabi cara makan dalam keadaan makan secara duduk tawarruk. Duduk waktu kita dalam solat ada 3 duduk. Duduk istirahat waktu baca Rabbighfirli, waktu kita baca tahiyat awal, waktu kita baca tahiyat akhir. Waktu duduk baca Rabbighfirli, boleh faham, boleh imagine sebab tuan-tuan pun semayang. Cara duduknya kaki kanan itu ditegakkan, kaki kiri itu dihamparkan, papan kaki kiri itu diletakkan lambung ataupun pinggul kita, punggung kita. Boleh imagine ya. Kadang-kadang kita hampar dua-dua, itu duduk yang salah. Kita hampar dua-dua kaki kanan kaki kiri, kita duduk begitu. Boleh imagine juga Kadang-kadang kita duduk tuan dan juga puan, dua-dua kita pacak dua-dua. Ini pun boleh imagine kaki kita letak dua-dua, macam nak naik motor pula dah. Ada juga duduk bersipuh macam wanita Melayu terakhir. Jadi macam-macam cara duduk. Hak sebelah kiri. Ada juga hak duduk tu nak. Hak duduk cara-cara lah. Jadi bukan duduk yang betul. Jadi duduk istirahat. Cara kaki kanan tadi kita tegakkan, ibu jari kaki tadi dihalalkan ke arah kiblat, dan kaki kiri kita dihamparkan, diletak papa punggung. Rabbighfirli, tangan kiri dan kanan dijulurkan ataupun dihulurkan sama dengan lutut. Jadi kalau kakinya dah betul, lutut dah betul, tangan pula tak betul, maknanya cara tidak duduk istirahat ataupun duduk iftirash yang betul. Tangan ni tak betul, dengan lutut tu dia tak sama. Lututnya dah sama, tak boleh panjang pendek, cuma tangan kita letak ke bawah ni. Boleh imagine juga kalau tidak anak kena turun, kena naik, kena turun, boleh boleh imagine kaki kita duduk, tangan kita duduk begitu, macam nak Pokemon kau nak tangkap lala gitu. Jangan juga malah ni buat gitu. Jadi lutut kita begini, tangan kita sepatutnya begitulah, dia buat gini, tutup lutut. Ni dah atas kepala lutut, jadi macam-macam juga. Jadi cara dia duduk ketika nak baca tahiyat awal, bezanya kaki kanan ditegakkan, ibu jari halakan ke arah kiblat, kaki kiri dihamparkan, letak papan punggung atas tapak kaki kiri. Beza dengan duduk baca Rabbighfirli, tangan yang tadi tangan semuanya dihulurkan, dibuka lah. Jangan buka macam tu pula, itu katak, itu sotong, jadi buka ala kadar. Bezanya gini digenggam. Tadi Rabbighfirli begitu, tahiyat genggam, hulurkan satu saja untuk baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat akhir pula, tahiyat akhirnya kedudukan tangan tadi sama dengan tahiyat awal, digenggam, dihulurkan sababah jari telunjuk, cuma kedudukan di belakang saja. Kaki kanan ditegakkan, ibu jari menghala ke arah kiblat, kemudian kaki kiri, telapak kaki kiri berada di bawah betis ataupun kaki kanan. Jadi papan punggung kita duduk atas jadah ataupun duduk di atas tikar lah, boleh imagine. Jadi orang dah tahu, datang-datang tengok tu imam duduk begitu, ni tahiyat awal lagi. Jadi dia ada masa lah, sebab tu imam tu duduk macam tahiyat awal. Dia tahu kalau duduk begini tahiyat akhir. Jadi orang nak datang tu dia ada ilmu juga. Ini duduk tahiyat awal. Dia pun ambil wuduk tu, tuan-tuan, dia tak bergegah lah, sebab dia tahu ada 2 rakaat lagi. Moga tu imam duduk ketika tahiyat awal lain, tahiyat akhir lain. Jadi dia pun tengok ini baru 2 rakaat, dia pun ambil wuduk. Ambil wuduk tu dia lambat-lambat lah sikit, sebab dia tahu ada 2 rakaat lagi. Tiba-tiba sampai dekat pintu, Tok Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Natang Tok Imam ni cepat pula. Natang pula dia Tok Imam. Sebab sepatutnya duduk begitu tadi tahiyat awal. Kalau aku tahu tahiyat akhir, aku ambil rukun aja wuduk, aku bergegah dapat 2 rakaat. Simbolik hikmah pun ada juga. Jadi ada beza lah duduk iftirah, duduk tawarruk dan juga duduk istirahat. Jadi kita makan pun disebut tadi dalam hadis al-lu'lu' lil mu'min, Nabi duduk dalam keadaan mutawarrik.
Jadi cuba selain daripada tu kita makan. Duduk cakur je. Buruk lah kalau nak tunjuk lagi lah buruk. Ada orang makan cakur macam nak berok je. Boleh gambar. Allah buruk. Pakai piyah, pakai surban, cuba duduk gitu. Budak sekolah tuan tak maaflah tuan Haji. Kita ni mengajar kat sekolah. Budak perempuan tuan dah juga puan. Dulu nak tengok budak perempuan isap rokok jauh. Orang perempuan isap rokok jarang. Kecuali nenek-nenek hak tua. Ada lah isap rokok dahulu. Tapi sekarang Masya Allah pakai yang sekolah. Rambut kuning, merah, hijau. Macam traffic light tu tuan tak duduk gini. Allahu Akbar. Anak siapa tak tahu. Perempuan. Cuba tuan-tuan gambarkan. Bukan seorang, berkelompok. Dulu mak rempik. Ingat kalau lelaki, minah rempik ada juga. Dia ada mesti berpasangan. Kalau ada boh jan, mesti ada boh sia. Apa makna boh sia? Kena boh sia-sia saja. Yang ni boh jan, boh jalan, boh jan, boh jalan. Dia boh dia jalan, boh orang lain pula. Dia panggil boh sia, boh jan. Ada pengkit. Ada hak kecil-kecil tu dia panggil istilahnya Tuan Haji. Ini hak budak umur belasan. Sekolah rendah 12 tahun ke bawah. Dia tak panggil bosia. Dia tak panggil minah rempik. Dia panggil cikaru. Cikaru ni hak umur 12 ke bawah. Hak sifatnya gedik, gelenyar dan menggoda. Hak pakai seksi. Duduk atas motor juga. Tu dia panggil cikaru. Bukan cicak mengkarung. Cikaru. Tu ada beza. Kalau kitaru, muzik Jepun. Macam nama. Jadi nak bagi tahu bukan sekadar bos ya bocan, bukan ada mak rempik minah rempik, ada pula pengkit, ada pula tomboy, ada juga tuan yang panggil maknya. Jadi semuanya ini jauh kita tengok ya Allah. Kalau dulu payah nak cari orang perempuan tuan dan isap rokok, sekarang ini bukan sekadar buli tu orang laki, pelajar laki buli, pelajar laki juga sampai mati tuan dan juga puan. Kes tareka pun mati duduk asrama. Pelajar perempuan pun buli juga. Kalau ada Kak Long tuan dan juga puan, kerana ada Abang Long. Mak cakap lah dia buat filem tu. Ada juga tuan dan juga puan Kak Yung dia panggil. Ni hak nama bagi hak perempuan. Ini pun kadang-kadang pengaruh budak sekolah. Tengok ke El Gangster tu, Allah habis penuh ranah habis meja kursi kita. Vandalism. Duk tunjuk tu tuan dan juga puan. Kita mendidik masyarakat. Pada waktu yang sama kita memusnahkan masyarakat. Memanglah untuk laba 2-3 juta, tapi budak ni pengaruh tuan dan juga dia suka tiru. Budaya budak dia suka tiru. Fizikalnya, waktu perubahannya, perubahan hormon dia, perubahan fizikal body dia suka meniru action dan juga gaya. Sebab itu ada budak tuan dia juga mati terjun. Kerana dia tengok Superman. Dia tengok Superman boleh terbang, ada sayap. Superman ada sayap, pakai baju Superman, dia terbang. Dia ingat kau dalam TV, akhir sekali jatuh apa ni flat, dia nak terbang juga. Budak tuan-tuan dia suka tiru. Dia tengok wrestling kawan dia smackdown, dia smackdown kawan kecil dia. Lepas tu tak ada, meja dia pecahkan. Dia suka tiru tuan-tuan. Hatta tiru meniru ini dia tengok action ni. Maaf cakap lah, pelajar darjah 6. Darjah 6 12 tahun. Tanya, anak darjah apa? Anak darjah 6 dah. Sekali lagi. Anak darjah berapa? Anak darjah 6 dah. Ada dua makna tu. Anak darjah apa? Anak darjah 6 dah. Ada dua. Anak darjah 6 dah. Anak darjah 6 dah. Anak darjah, ada pelajar darjah 6, darjah 6 tu tak? 12 tahun tuan-tuan. Dia tengok filem porno. Mak cakap lah, blue film. Sebab model sangat ni, ayah-ayah ni tuan-tuan model. Kita dulu Allah malu nak tengok. Nak tengok filem hak hitam putih pun kalau tengok tak senonoh kita tak nak tengok dengan anak kita. Timbul perasaan malu pada ibu dan ayah sama telah anak dara. Sekarang model punya pasal, dia tengok boleh filem porno, dia tengok dengan anak dara dia. Mak cakaplah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak terlibat sebab jaga agama. Cuba tengok bagaimana yang berlaku di Bukit Bintang, bagaimana berlaku di Genting. Dia dah tak ada. Orang yang moden sangat akhir sekali jauh dengan agama, timbul ke tak timbul perasaan malu. Boleh tengok kadang-kadang anak teruna dia, kakak abang tengok filem tak senonoh. Sebab itu orang dulu tu anda juga puan, malu pun boleh jadi benteng kita tak buat maksiat. Sampai agama pun sebut al-haya'u minal iman, sifat malu sebahagian daripada iman. Nak jumpa dengan awik ni bila?
Jumpa Cikaru tadilah, jumpa mata air ni bila waktu nak gitu tu itu pun mak ayah mari buah habis tengah hari dah, habis separuh hari dah. Kalau nak tengok anak dara tu pun waktu dia angkat air, marilah dengan adat dengan sopan satunya duduk tuang air, lepas tu masuk dapur. Tak ada hak sekarang tuan dah juga molek ada tuan-tuan. Dia buat kelip jantan tunjuk pada pok dia. Mana bah? Okey tak? Abah dia tengok atas bawah baju black metal, mata kau hitam putih pakai bengkok kat sana pakai kat sini. Anak dia perempuan tu buat kelip jantan tanya abah dia. Abah dia kata alright macam abah zaman muda dulu. Contoh sampai begitu sekali. Kasut sebentar dah azan dah. Tak apa, ada extra time. Silakan fadhil. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Tadi nak cerita tentang apa dia? Tentang raja kan, bukan sekadar yang remaja, bahkan yang namanya murid-murid di sekolah rendah tadi, ada yang telah melakukan zina seawal umur darjah 6. Jadi anak darjah 6 ada dua makna lah. Anak darjah apa? Darjah 6 dah. Darjah 6 dah tu dah darjah 6 dah. Dulu darjah 5, sekarang darjah 6 dah.
dah darjah 6 dah. Simbolik ada juga pelajar yang dah darjah 6 dah jahanam dah. Nah, dua makna tu. Dah darjah 6 dah. Dia dah 6 dah. Dan nak dah jawab apa? Dah jahanam dah. Dah jahanam dah. Dah jahanam dah. Sampai buat zina. Kes tadilah. Kita kalau dulu rasa malu tengok orang nak dara, anak perempuan yang nak duduk jauh-jauh. Sekarang dalam LRT, stesen bas, duduk kat komuter, pokcik tu tengok aja. Perempuan pegang kat sini, laki pegang kat sini. Moga dia tak ada tempat duduk kan. Ni duduk bergayu LRT. Ketika naik ni train, molek-molek ada macam burung dia bercium depan pokcik tu. Meleleh dia pokcik tu. Nak bagi tahu tanpa segan silu dia bercium dalam LRT dengan kita kalau dengan isteri kita pun walau-hala pun dia ada adab. Ikut dia, bini dia. Ini tuan-tuan fahaman yang liberal sikit. Dia berdansa ke menyanyi ke menari. Apa salahnya ustaz? Kan bini dia. Ini kes terpengaruh sangat dengan liberal. Dia komen apa salahnya? Kan itu suami dia. Ini anda pernah terdengar komentar daripada orang yang mungkin dia tak faham sikit bab agama. Betul lah sehati berdansa. Ini rancangan realiti lah. Sehati berdansa ataupun menari. Memang pasangan. Contoh ya. Kalau tuan-tuan orang-orang dia ataupun peminat aktor ini, anda minta maaf. Fauzi Nawawi dengan Lis Dayati. Memang pasangan dia suami isteri. Tapi tak fahamkah kita walaupun suami isteri, memang boleh suami isteri. Dia nak bercium ke berpeluk. Tapi satu lagi iaitulah akhlak suami isteri yang perlu dijaga. Aurat bukan sekadar suami, bukan sekadar isteri yang wajib dijaga. Batas pergaulan, fitnah yang wajib dijaga. Kalau dia nak bercium lebih daripada tu bilik kamar tidur, tak ada masalah. Ini direalitikan, disensasikan. Seluruh penonton boleh tengok dia kekeng sana, pusing sana, begini sana. Yang haramnya itu. Kalau begitu kamu kata isteri kamu, boleh tak isteri kamu tu kamu berzina dalam masjid ni? Dia tak zina, ustaz dia jimuk laki bini, apa salahnya? Ataupun dia melakukan hubungannya di luar masjid tu. Masalah apa bini dia? Adabnya tak boleh. Nak tuan boleh dalam bilik lah. Tapi kalau dekat padang, atas motor, dekat kolak, itu bukan manusia, itu belangkas. Contoh. Jadi kena faham dari segi kat sana bukan tak boleh. Suami isteri itu boleh, tapi tidak dipentaskan, direalitikan ataupun didramakan. Dalam bilik ikut dia lah, halal lah. Tapi yang kedua haramnya aurat dia. Memang suami isteri, tapi aurat isteri kekal haram. Orang lain tak boleh tengok rambut dia. Orang lain tak boleh tengok labu lengan dia. Orang lain tak boleh tengok buah dadu dia. Boleh sebut buah dada lah. Orang lain tak boleh tengok aurat dia. Dan tidak boleh tengok pergaulan. Jadi di sana tuan dan juga kena faham lagi. Salah apa? Sebab realiti punya. Nak realkan daripada bintang kecil, tombak dancing, Malaysian Idol, sebab American Idol ada. Lepas tu hak besar sikit, Akademi Fantasial, tambah L kat belakang. Lepas Akademi Fantasiasia ini baru tadi sehati berdansa, mari menari. Lepas tu tua sikit, kilauan emas. Kalau dia azan kat masjid lagi baik daripada berkilau, botak dah kepala tu hak tua-tua kan. Allah minat karaoke dan apa semua tu. Mengalahkan tu bila dia punya tarik suara jawab tu. Aku genggam jadi debu. Hak tua. Allahu Akbar. Tak kira lagi ewak-ewak. Lu fikirlah sendiri, kata Nabi. Jadi semuanya ni realiti rancangan yang hakikatnya tuan dan juga puan haram. Ada 4 formula S tau. 4 formula S ni yang perkataan awalnya dia gunakan S. Di antara da'iyah dan cara musuh termasuk Kristian, dia nak menjajah kita buat kali yang berikutnya. Dia panggil Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran. Dia tak jajah kita macam Portugal, macam Portugis, macam Belanda, macam Inggeris, macam Jepun komunis. Inggeris datang balik 440 tahun kita dijajah. Kita freedom, independent, yang dipanggil merdeka.
tanggal 31 bulan Ogos merdeka, nyanyi lagu merdeka. Bagaimana kita belum merdeka dari sudut yang lain? Sistem kita belum tentu merdeka lagi. Kita dikawal, di remote control oleh mereka, walaupun mereka telah bebaskan watan kita, tapi masih menggunakan perlembagaan lock rat yang tak boleh bebas. Sebebas-bebasnya kita menggunakan hukum Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Yang sepatutnya orang yang merdeka, bukan merdeka erti kata begitu, yang dijawab oleh Rabi' apabila disebut, iaitulah daripada satu keadaan manusia menyembah sesama manusia kepada pengabdian manusia menyembah kepada Allah, baru betul merdeka sebagai contoh. Dan mereka boleh kontrol kita. Salah satu dia jajahnya, banyaklah ini isu dan juga cara mereka berdakwah. Kita pula tuan dan juga puan berdakwah, tapi mereka juga kadang-kadang berdakwah lebih daripada cara kita buat. Missionary Kristian sebagai contoh, bagaimana dia memurtadkan umat-umat Islam, pelajar-pelajar sekolah melalui tuition, melalui bocor, melalui pendidikan, melalui servis, melalui bantuan, melalui perempuan, berapa yang keluar murtad kerana jerat percintaan, kan? Keluar daripada agama. Bukan kes Natrah dahulu saja, kes Aisyah Bukhari. Orang boleh keluar, tuan-tuan tahu-tahu pakai, pelajar sekolah tadi pakai tudung, tapi apabila berlaku aksiden tengok dia pakai salib. Anak-anak yang tidak dikawal dengan betul, akhir sekali tahu-tahunya telah Kristian. Anak luar nikah, mak buang, ayah buang, dibuang oleh keluarga. Mereka pungut, mereka ambil bela di gereja. Mereka bela besar nanti anak tu tuan dia jadi Kristian. Bentuk dakwah mereka bagi servis, bagi baik, ada matlamat di sebaliknya. Di samping banyak-banyak dakwah mereka buat 4 formula S, anak-anak sebut S. Yang pertama namanya screen. S tu S yang pertama, 4 formula S. Mereka garap satu formula nak menjajah bangsa ini, termasuklah remaja. Sebab dia tahu remaja adalah tunggak ataupun aset sebuah negara. Ali kata kaifa yakunu syababul yaum hakaza yakunu dawlatul mustaqbal. Bagaimana kamu tengok pemuda dan pemudi pada hari ini, hakaza yakunu dawlatul mustaqbal, begitulah jadi negara kamu pada mustaqbal, future. Sampai kita sebut pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kalau kita nak tengok negara kita 20 ataupun 30 akan datang, tengok pemuda. Kalau ramai penghuni pusat serenti, kalau ramai yang merepot, kalau ramai yang termasuk bos jan tadi, bagaimana agak-agaknya akan menjadi negara kita. Sebab itu mereka rosokkan remaja melalui hiburan, hedonisme, yang termasuknya yang dipanggil sound. Screen tu maknanya mata, dia rosokkan mata. Budak pergi pawagam, kemudian tengok internet, tengok Twitter, kemudian melayari alam maya ini. Begitu juga bukan Twitter saja, teater. Bukan sekadar teater, dalam astro tu macam-macam ada, boleh tengok semua sekali. Jadi mata rosok, hati tuan-tuan dia gak puan, dia tak ingat dah. Apabila tengok, nampak tak nampak, nampak tak nampak, nampak tak nampak, tuan, dia mula kaya. Bini tak ada. Lepas tu tengok betis, tengok pohon, tengok gambar majalah bukan dia tengok Rabi'atul Adawiyah, bukan tengok novel Sri Kandi Islam. Novel dia tengok Ombak Rindu. Kau dan aku, cintaku bertepuk sebelah tangan, bibit-bibit cinta mula mekar, ada taman di hati. Macam-macam lah novel. Tajuk dia apa dia? Tai kambing bulak-bulak, kalau goreng tentu sedap. Macam-macam novel dia baca. Satu malam dia boleh khatam tu ada Nobel tebal tu. Quran tak baca. Jadi kalau dok baca majalah Playboy, Casanova, majalah porno, tahu je? Majalah pornografi, majalah manga, URTV, jadi nampak tak nampak. Jadi tak ingatlah Quran. Yang rosak melalui mata. Yang kedua sound, hiburan tadi. Daripada pagi, petang, siang, malam, berhibur je kerjanya. Kalau tak ada hiburan, tak ramai pula kuliah malam tu. Kena jemput juga nak buat program agama apa, kena jemput pemilik lagu Bunga-Bunga Cinta. Kalau tidak Misha Omar, jemput Linkin Park, Scorpion, semua jemput supaya ramai pemuda.
Sampai buat himpunan sejuta beliau. Apa dia hidangkan? K-pop. K-pop. Are you ready for science? Yes. 3 kali ulang. Are you ready for science? Yes. Are you ready for... No. Tak ingat ada isu tu. Biarlah tu agak. Nak bagi tahunya apa dia? Apa Gangnam Style? Apa Gangnam Style apa dia? Abang gaya Gangnam. Hak naik kuda, hak lucah tu. Hak penyanyi daripada Korea Selatan tu. Sampai juta, 1.6 juta bayar. Budaya, sound, screen. S yang ketiga namanya seks. Seksi. Seks. Sampai tuan-tuan dia merempit malam minggu dia dapat 3. Kalau dia tak dapat money, dia tak dapat duit, dia gamble ataupun dia main judi lah. Kalau tak dapat 1,000, 2,000 semalam, dia tak dapat 500, ataupun mengikut taruhan mereka, dia akan dapat money. Kalau tak dapat drug, dia dapat pil kuda, ecstasy, upjohn, heroin, morfin, sabu, ganja. Kalau tak dapat drug, dia dapat Bosnia Herzegovina tadi 3 hari 3 malam, free of charge. Tahu Bosnia? Bosnia lah. Dia dapat seks percuma, seks bebas. Bahkan hasil daripada seks bebas lah tuan-tuan berlakunya buang anak merata-rata sekarang ini. Dia rosak melalui pergaulan bebas, iaitulah S, namanya seks. S yang keempat namanya apa dia? Sport, sukan. Futsal punya pasal seluar pendek. Bola punya pasal judi bola ada. Sampai ada orang hari itu tuan-tuan yang punya libro otak pemikiran dia nak luluskan bukan mesin judi kuda, judi bola. Tarah menteri dah kalau kira tu. Ada juga dia juga cadangkan kalau boleh pak naik kelab ni kita buat sampai ke subuh, sampai ke pagi, sampai 3-4 di jalan Bukit Petang, di mana di tempat-tempat utama, kerana boleh menarik pelancong. Tuan ingat siapa yang cadangkan? Bagus ni anak muda ni, ingat rasanya senyum ni, faham ni, gang muda, gang kita lah ni tuan dan juga apa. Siapa yang cadangkan kalau tidak contoh Islam tu patutnya kita kurangkan naik kelab malam. Begitu juga judi macam yang dibuat di Kelantan, permis judi dikawal, arak dikawal. Ni kalau boleh banyak alasan pelancong. Jangan sebut salah, pelancong. Jadi hadirin, anda nak sebut tadi apa dia? Sport. Hak lagi jauh kalau tuan-tuan pergi Eropah, hak main besar pula Barcelona, Spanyol. Apa dia lawan Brazil, Argentina. Bukan 10 riyal, 20 riyal dia tagih. Taruhannya juta-juta. Bukan sekadar yang diatur perlawanannya. Kalau mai ada judi, mai ada betina. So kalau lomba motor tu mestilah kalau tuan-tuan sing motor. Dia buat macam satu pesta tu. Sampai kalau dia buat kat sini, pukul kat Sepang, kat Malaysia, mesti buka arak tu cium biar keluar arak untuk pemenang. Lepas tu tengok hokjo mengiringi motosikal tu tuan-tuan. Allah, kita bukan nak tengok motosikal sangat. Tengok hok pakai skirt tu tuan dan juga upah hok 36 fuyo. Perempuan seksi dia panggil dah eksploitasi. Lepas tu pula kalau kita tengok bola pula, hok main bola lah. Dia bukan tengok bola sangat, dia main bola lain. Orang bola satu, dia bola dua. Ni pegang sebelah sini. Maaf cakaplah tuan-tuan. Bukan sekadar tu, hok bawah-bawah ni asal jom main bola. Mana Padang Keramat, jom. Asal tak semayang dah. Kita nak pergi ke maghrib itu tuan dan juga puan, dia duduk lepok kat rumah awak. Budak bersekolah pun ada, remaja pun ada. Maghrib tak semayang dah. Kita balik kuliah isyak, duduk kat situ lagi. Nampak sangat tuan dia rosokkan. Ada hak jenis main bola pakai jubah semua sekali. Mak cakaplah ada main bola hak jenis pakai luar trek. Kalau perempuan buat maknanya pakai ni nampak muka dengan tapak tangan ada. Automatically seluar pendek. Ustaz kalau pakai luar panjang tak boleh lari kuat. Dia buat dah. Nak main buat lengan apa ni? Seluar pendek. Tuan-tuan tengok bagaimana Ruqayyah. Dia lari pecuk daripada Iran kan. Pernah kerajaan Kelantan bawa tuan-tuan pergi nun, anak-anak bagi tahu dia boleh jadi champion
Dia boleh jadi juara walaupun tutup aurat semua sekali. 4 kali 100, 4 kali 100 pelari pecut namanya Ruqyah daripada Iran. Tutup aurat pun boleh jadi champion. Laju tuan-tuan. Jadi tak jadi alasan kita main bola mesti seluar pendek. Contoh, tambah-tambah lagi sukan. Renang. Kuat lentang, gaya bebas. Nurul Huda hok jo berenang. Siapa penonton paling banyak? Biasa penonton lelaki lah. Jadi ini di antaranya dia telah rosakkan melalui sport ataupun suka. Kembali kepada cerita tadi, hadirin dan juga hadirat, sampai 12 tahun kisahnya sebab dia suka tiru. Apabila mak tengok dengan ayah waktu malam, lupa nak simpan cakra padak yang tak senonoh tadi, duduk dalam player CD lagi. Jadi mak esok pergi ke office Damansara, ke Puchong, ke Putrajaya, ayah pergi pejabat. Anak ni balik. Anak balik tengok, tak pernah tengok. Anak lelaki darjah 6 tengok filem porno, filem tak senonoh tu lah. Dia pun ajak kawan dia perempuan buat action apa yang buat dalam movie. Macam dia tengok wrestling, dia suka buat wrestling. Ya. Tengok hak terbang Superman, dia nak terbang. Ni dia tengok ada hubungan kelamin, dia buat dengan pasangan juga darjah 6 lelaki dan juga perempuan. Betul lah pelajar darjah 6 dah jahannam dah. Darjah berapa anak? Darjah 6 dah. Darjah berapa? Dah jahannam dah. Bukan sekadar IPTA, IPTS yang jadi GRO sekolah menengah, sekolah rendah pun. Betul lah salah satunya antaranya tuan dan juga puan, seks. Malam ni kita ada masa tambahan ni 15 minit kok, 55 minit. Kalau boleh tuan izinkan anak-anak nak 10 minit lagi. Izin kata izin ni. Izin sebelah kanan, sebelah kiri senyap aja. Jadi anak ambil 5 minit lah. Baru 8.32. Anak mohon 8.40. Hadirin dan hadirat untuk habiskan 2-3 cerita lagi berkaitan dengan adab akan sambil duduk bersandar tadi. Yang ke-8 ini antaranya yang disebut adab makan. Bukan sekadar jangan dalam keadaan kamu duduk meniarap ataupun duduk bersandar. Adab yang ke-8 ialah makan. Nabi sebut melalui sepotong hadis, duduk semasa makan. Duduk tadi duduk tawarruk, ataupun jangan duduk mencangkung, ataupun jangan berdiri. Yang ke-8, makan dengan 3 putung jari. 3 putung, 3 batang jari ini Ka'ab bin Malik memberitakan. Ini kena hurai sikit lah. Makan dengan 3 putung jari. Hadis daripada Ka'ab bin Malik. Apabila kebiasaan Rasulullah menjemput makanan dengan menggunakan 3 putung jari. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita guna jemput makanan kurang daripada 3 putung, 3 batang jari menunjukkan kesombongan. Sepatut kita makan 3 putung macam ni. 3 ni maknanya ibu jari ataupun jari hantu dengan jari telunjuk. Sesuai lah. Sesuai untuk kita makan apa. Ataupun 3 tuan-tuan ibu jari wajib guna lah. Kalau tak guna ibu jari nak makan macam tu, itu SpongeBob. SpongeBob. Okey, 3 potong tadi sesuai tu anda juga untuk makanan apa. Adapun kalau kita guna 3 putung jari, kita makan dengan kurang 3 putung jari, dia menunjukkan sombong dan takabur. Bagaimana? Kurang daripada 3 putung tunjuk sombong. Sombong dan takabur berlagak. Tuan-tuan boleh gambar ke? Pinggang semangkuk ataupun nasi itu dalam satu mangkuk yang besar. Kita pun ambil. Nampak tak molek dah? Nah. Nasi banyak, kita berjemput. Kan tak molek. Sombong. Belagak orang sombong ni. Jadi kalau kurang sangat, nampak sombong. Menjemput makanan dengan lebih 3 putung jari pula menandakan buruk makan. Lebih 3. Nampak buruk macam mana? Nasi dalam pinggang. Kita sepatutnya jemput begitu, hak sesuai. Ataupun patut 5 lah. Begitu jemput lah. Jemput nasi tadi, letak di mulut.
Caranya begitulah nampak beradat. Kalau guna dua je put nanti sombong. Tapi kalau lebih daripada mulut hang dah. Kadang-kadang dua-dua. Itu bukan makan. Itu teh kedarah. Atau dia bagi pelahak. Ada orang makan. Contoh buruk lah. Lebih daripada dia akan nampak buruk. Jadi sesuai juga kita tengok jenis makanan apa kita nak guna 3, makanan apa kita nak guna 5. Manakala menjemput lebih daripada 3 putung, dia menandakan makanan yang buruk dan gelojoh lah makan. Kita sepatutnya 3-4 ni ambil kemudian letak di mulut, tolak dengan bulldozer ni bulldozernya tolak dengan gitu. Jadi kalau kita kaut begitu, itu dia panggil jentolak apa benda kaut macam tu. Itu mungkin dia panggil hanume kera putih ataupun halo. Allah. Kerana bila makan roti, buah tamar ataupun kuih muih, elok gunakan 3 putung jari. Yang sesuai roti. Ambil macam tu kan roti. Kuih 3 putung jari. Apa lagi tuan-tuan? Buah tamar, jeput roti, ataupun kita makan kuih muih. Kalau kuih muih kita macam makan nasi, buruk pula. Kena pula karipak. Kita makan ramah awak pun nasi. Buruk juga. Jadi sesuai hak 30 jari. Sebab ada orang komen sama Nabi memang makan tamar 30 jari. Belum habis hayat lagi dia query dah. Ana tuan-tuan kadang-kadang pelik juga. Tapi bukan tuan-tuan. Kita duduk tengah cerita. Kita cerita ni ibadat. Ibadat Nabi sampai bengkok-bengkok kaki. Bangun tahajud. Walau dia maksum. Dia terpelihara dosa besar, dosa kecil. Sampai Aisyah kata, kamu telah diampunkan dosa lepas, dosa akan datang, dosa sekarang. Yesterday, today, tomorrow. Dulu, kini dan selamanya. Allah biasa dengar. Sekarang satu Malaysia. Dulu, kini dan selamanya dosa kamu diampunkan. Kamu ibadat sampai bekok-bekok kaki. Nabi jawab, afala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, lambang bersyukur Allah bagi nyawa, bagi akal, bagi rezeki. Syukur. Walau dosa maksum tak ada. Cerita tentang ibadat Nabi tuan dan juga puan. Cerita sambunglah sikit, bukan sekadar orang yang tak ada dosa dia istighfar bangun malam. Sahabat Nabi sampai bertahajud waktu Ramadan tuan dan juga puan, sahabat-sahabat Nabi baca bukan surah 1 Al-Kautsar. Hak tadi An-Nas, bukan salah An-Nas dengan Al-Ikhlas. Dia bukan baca surah An-Nas idza jaa nasrullah. Hak 3 ayat. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, Al-As 3 ayat. Dia baca Al-Baqarah 286 ayat. 3 juzuk tu. Alif Lam saya kutilka 3 juzuk setengah. Bukan habis tarawih 8 ataupun 11 23. 1 rakaat bro. Oh bro abang. 1 rakaat bro. 1 rakaat 1 surah Al-Baqarah. Ada orang tu dia baca surah Al-Baqarah lepas dia sembahyang tuan dan juga puan. Tak habis surah Al-Baqarah 1 juzuk daripada surah Al-Baqarah. Dia tak pernah pergi sembahyang tarawih. Punya lambat 10.30 baru habis. Dia sini jahil. Allah 10.30 baru habis, sakit belekak. 1 juzuk daripada surah Al-Baqarah. Habis mayang witi apa semua ni, dia pun basic dengan kawan dia tu. Cik, tu email tadi baca surah apa? Dia berkata surah Al-Baqarah. Allah panjangnya surah Al-Baqarah sampai 10.30 baru habis. Dia bertanya, tu email esok nak baca surah apa? Esok tu email nak baca surah Al-Fil, gajah. Besok confirm aku tak nak datang sebab gajah lagi besar daripada lembu betina. Dia ingat ke Al-Fil kan, gajah besar. Al-Baqarah kecil aja. Kalau surah Al-Baqarah 10.30, gajah dah 1.5. Walhal surah gajah 5 ayat aja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Ini kisah jahil. Hadirin dan juga hadirat, mereka buat ibadat sampai begitu sekali. Kita cerita tentang Imam Syafi'i, dia buat ibadat 8 jam. Dia tulis kitab, kerja dia mengarang kitab Al-Ummu Ar-Risalah. Kerja dia sendiri mengarang kitab pun ibadat juga. Dia tidur 8 jam. Jadi dia tidur 8 jam, tidur pun ibadat juga.
Kita ni tuan-tuan, kalau kira ibadat ana rasa setengah jam tak sampai kalau semaya cukup. Semaya kita subuh 2 rakaat 2 minit. Okey, zuhur 4 rakaat 4 minit. Asar 4 rakaat 4 minit. Maghrib 3 rakaat 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada dah tuan-tuan. Doa pun tak sempat. Jadi Isyak 4 minit. Dah 4 rakaat campur 17 rakaat 17 minit. Tuan semaya cukup. Apa lagi kita baca Quran? Ada baca 15 jam? Tak ada nak baca. Pagi baca apa dia? Utusan meloya. Okey bacalah, okeylah baca. Genap 13 minit, 30 minit. Apa dia ibadat kita buat? Haji. Tunggu sekali seumur hidup. Nak tunggu apa dia? Nak tunggu puasa setahun. Jadi kalau campur 1440 minit dalam 24 hours, 24 jam ni ada 1440 minit, 24 jam kali 60 minit 1440 minit, 40 minit aja kita buat ibadat. Hak lain 1400 minit buat lain. Mai haji saja dah 3-4 jam. Orang pergi haji habis 10,000 ikut tabung haji. Kita mai haji tu ada 3 jam. 1 2 3 haji. Apabila dia haji, depan belakang kiri kanan dia makan. Dia pun orang puji, Allah pandai haji mai, kilah kain lagi 1 2 3 5 papai benar pandai kain. Akhir sekali orang tak tengok butir haji, orang tengok butir lain pula, no? Underwear tak bakar. Allahu akbar. Ni bukan jemaah kat sini lah. Ini yang disebut jemaah yang suka main dam di Copenhagen sana. Habis mata kira lagi sembelit, kena pula sembelit dia dah tahan dah 2-3 jam pula. Lepas tu main goh, main futsal, lepas tu duduk kat kelab climbing itu, ada sangat masa kita. Jadi kita cerita kalau dia buat ibadat 8 jam, lepas tu kerja dia tuan-tuan bangun malam, dia jawab apa? Belum sempat kita nak buat habis. Dia sebut apa dia? Sahabat-sahabat dulu tak apalah ustaz, muka dia tak ada kerja. Kita ni kerja banyak ustaz, duduk KLCC ni, Maxis lah itu ini. Kita belum habis lagi dia jawab. Aku rasa nak sepak jemaah ni. Belum kita jawab, dia jawab apa dia? Sahabat-sahabat dulu, ahli-ahli tasawuf dulu, tak ada kerja, memanglah dia boleh buat. Kita ni banyak kerja hujung-hujung bulan. Allah. Kalau boleh tuan-tuan jangan bercakap lah. Kalau nak cakap komen pasal lain tak apa, kita cerita tentang Nabi, tentang sahabat Nabi, dia boleh memperlekehkan sahabat-sahabat Nabi. Dia yang orang-orang alim memang tak ada kerja, dia kerja sibuk dekat Maxis ni. Allahu akbar. Aku rasa kecil aja tapi sabar ajalah. Kata Syekh, jangan cakap macam tu, istighfar banyak-banyak. Kalau nak komen boleh. Tapi jangan komen kita buat nak bagi tahu motivasi buat ibadat, kamu tak nak suka, tak nak tiru sampai kamu kata tak apa sahabat dulu tak ada kerja, kita kerja banyak. Ya Allah. Sebab itu tuan-tuan sebelum cakap fikir 2 kali. Orang nak tahu cerdik atau bodoh tengok dia kecek. Sebab itu kalau orang tak bercakap tuan-tuan belum tentu dia cerdik ataupun bodoh. Kalau dia bercakap, kalau macam tadi kita ingatkan dia diam tu memang dia bodoh. Tapi apabila dia cakap memang confirm bodoh. Kalau kita diam tu orang tak tahu lagi bodoh ke cerdik, bodoh ke cerdik. Kalau dah kecek memang confirm bodoh. Jadi lagi baik diam. Kalau nak tanya juga lepas pada tu, ustaz, boleh tak kita? Ni dia apa orang ramai pakat tengok pada dia. Pakat tengok dia selamba je. Hadirin dan juga hadirat, banyaklah cerita apa dia ni. Cerita tentang adab-adab termasuk adab makan. Habislah sikit lagi. Jangan sombong sangat kita makan dalam keadaan guna jari tadi. Apa lagi ni? Tetapi jika kita makan nasi perlu menggunakan potong jari 5 potong jari. Kenapa? Kerana dia bersesuaian dengan jenis makanan. Dan nasi sesuai lah 5. Begitu juga makan nasi bubur, ataupun makan sup, ataupun makan bubur kacang, ataupun makan yang menggunakan sudu. Tak sesuai lah tuan-tuan nak makan nasi. Nak apa guna sudu tak ikut sunnah Nabi? Makanlah dengan tangan juga. Takkan nak cedok macam tu, nampak tak beradab pula Islam. Maka sesuai ketika kita makan bubur nasi, bubur kacang, sup, guna sudu, guna tangan kanan lah. Jadi sebab anda nak komen tadi, sebab ada orang, kita belum habis lagi. Belum habis kita cerita tentang makan guna 3 potong jari. Sahabat Nabi dulu memang makan tamar 3 potong, kita makan nasi arak. Tak okey 3 potong jari. Kita tak urai lagi, dia cakap ada. Ajak-ajak kita duk sembang dalam nasi mandi arak dia ni. Jadi sabar dulu. Ada boleh guna 3 potong, guna tamar, kuih, nak ambil kacang butir sesuai. Hak nasi, hak 5. Lepas tu, kalau kita nak makan sup, tak okey nak makan dengan tangan juga. Kan ikut sunnah Nabi makan dengan tangan. Tak. Maka kena guna sudu, cuma akak dengan tangan kanan. Kesembilan,
to be continue next month. Kalau anda lebih juga, tuan-tuan marah pada anda lebih jam pukul 8. Ikut jam mana? Jangan jam sana. Jam sana memang cepat 5 minit. Hari ni pula cepat 6 minit. Pukul 8.45 ya. 8.45, moga-moga tuan-tuan dapat istifadah ataupun faedah daripada kuliah santai ini. Apa yang baik semuanya daripada Allah. Apa yang kurang baik, kurang sempurna, itu kelemahan orang yang bercakap. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.